Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dan bersama saya Nur Zamri dalam Stadium RTM. Persekutuan Karate Malaysia MAKAF menjanjikan imbuhan elon bulanan kepada atlet yang berjaya menduduki ranking 5 terbaik dunia bermula tahun ini. Presidennya Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, langkah berkenaan diambil badan induk itu sebagai tonik tambahan kepada atlet karate negara. Setakat ini, atlet karate negara Si Shah Malarani berada di ranking ke-20 dunia. Manakala Muhammad Arif Afifuddin Abu Malik di tempat ke-40. Kita akan bagi setiap bulan sampai ranking dia kekal. Kita tak banyak tapi kita appreciate performance beliau supaya dia dapat maintain dia punya performance untuk dia keep maintain dia punya ranking di peringkat dunia. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat tahunan MAKAF 2024 di Petaling Jaya. Terdahulu dalam majlis sama, Nur Azmi menyerahkan insentif daripada MAKAF berjumlah RM20,000 kepada 5 atlet yang berjaya menyumbang pingat buat negara pada tahun 2023 dan awal 2024. 5 atlet berkenaan adalah atlet Komite Muhammad Arif, Shah Malarani, Lovely Ann Roberts, Niatalia Shirawini Yambil dan Nancy Eli Eva Firarujin. Hoki Piala TNB 2024, Terengganu Hoki Tim THT mengesahkan slot separuh akhir selepas menewaskan Laling Men's Hoki Team 4-0 pada saingan suku akhir kedua semalam. Pasukan itu mara menerusi agregat 9-2 termasuk ketika menang 5-2 pada suku akhir pertama tempoh hari. Pertembungan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil menyaksikan Faizal Sa'ari membuka tirai jaringan seawal minit ke-8 hasil pukulan sudut penalti. Barisan pertahanan Leoning yang kurang ampuh dihukum THT apabila Ismail Abu menggandakan jaringan pada minit ke-14 selepas menyambut hantaran Akimullah Anwar. Faizal Sa'ari menampilkan ketajaman penyudah dengan meledak gol kedua peribadi dan ketiga pasukan sebelum Abid Sufyan menyumbat gol keempat sebelum tamat permainan. Naib juara Liga TNB MHL 2024 yang juga juara bertahan Piala TNB itu akan berdepan Maybank pada 5 Mac ini. Dalam hal itu, Ketua Jurulatih THT Muhammad Harfizi Baharum optimis anak buahnya mampu mempertahankan kejuaraan berdasarkan prestasi cemerlang ditampilkan pada aksi semalam. Mereka mencapai objektif utama pasukanlah untuk mencari gol awal dan kita cuba untuk terapkan disiplin bertahan dulu pada suku masa pertama. Saya berharap pemain-pemain dia kekal konsisten dengan prestasi semasa mereka untuk perlawanan separuh akhir nantilah. So dengan tiada masalah injury, tiada masalah prestasi apa semua, insya-Allah kita akan cuba perlawanan separuh akhir dengan sedaya upaya kita lah. Masih dengan perkembangan hoki, bekas pemain kebangsaan Sarjit Singh dinamakan sebagai Ketua Jurulatih Hoki Lelaki Negara yang baharu bagi menggantikan Arul Selvaraj. Pengumuman dibuat oleh Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal selepas mempengerusikan mesyuarat khas pertama persatuan itu di Bukit Jalil petang semalam. Sarjit diberikan kontrak selama 2 tahun bagi membimbing skuad Speedy Tigers. Jelas Datuk Seri Subhan, keputusan itu adalah sebulat suara selepas meneliti beberapa perkara melibatkan jurulatih asing dan tempatan selain keperluan para pemain. Kami juga mempunyai harapan penuh menyokong sepenuhnya atas pelantikan ini dan kami juga akan memberi sokongan yang tak berbelah bagi kepada ketua jurulatih ini untuk mencari apa yang diperlukan untuk memastikan bahawa pasukan kebangsaan akan dapat kejayaan yang lebih. Sarjit yang merupakan jurulatih pasukan hoki Johor pernah mengendalikan skuad Speedy Tigers dari Januari 2007 hingga Disember 2008. Cabaran pertama beliau ialah menyediakan skuad bagi mengharungi Piala Sultan Azlan Shah 2024 pada Mei depan.
Beralih ke perkembangan squash, kemasukan 4 pemain negara dalam program Fast Track dijangka beri peluang kepada mereka untuk berlatih bersama 10 pemain terbaik dunia di luar negara. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Negara Malaysia, Meja Besara S. Maniam berkata, rancangan itu telah dibentangkan kepada jawatankuasa program Road to Gold RTG. Ia merupakan usaha meningkatkan corak permainan pemain agar setanding dengan 10 pemain terbaik menjelang Sukan Olimpik 2028 di Los Angeles. I think RTG can help with supporting kita punya exposure program, attachment to big clubs where the top players are there and stay and train. And a lot of players now train in America. Yes, that is one place. Also, LA 28 is in LA. In Europe and Egypt, these are the 3 destinations we will be looking at. Khamis selepas, 4 pemain squash negara iaitu Eng Yeon-yo, S. Siva Sanggari, Aifa Azman dan Aira Azman disenaraikan dalam program Fast Track. Program ini yang berada di bawah program RTG bermatlamat untuk membangunkan atlet muda berbakat yang berpotensi untuk memenangi pingat emas di Olimpik Los Angeles 2028. Sukan permotoran, Mad Akid Aziz mengekalkan dominasinya apabila mengungguli kategori CP150 pada sirkuit pertama kejuaraan Petronas MAM Malaysian Cup Prix Bercasin. Pelumba berusia 26 tahun itu mencatat kepantasan 17 minit 17.228 saat daripada 20 pusingan. Hujan yang turun tidak menjejaskan pelumba Petronas sprinter Yamaha CKJ Racing itu untuk mendahului sejak dari awal perlumbaan. Okey, untuk hari ini memang kita gembira. Saya seronok sebab motor untuk sport baru ni memang motor saya dalam keadaan baik seperti last year. Last year pun memang motor saya keadaan baik, cuma round 1 tu saya miss sebab ada problem sikit. So untuk this year alhamdulillah dapat juara. Pelumba dari pasukan Honda Estremo UZ Racing, Azroy Hakim Anwar, menduduki tempat kedua. Seorang lagi pelumba dari Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing, Ahmad Afif Amran, pula ketiga. Kerajaan Negeri Melaka bercadang untuk membina litar perlumbaan bagi membangunkan sukan permotoran di negeri itu. Esko Negeri VP Shanmugan berkata, langkah itu bagi mencungkil bakat baharu selain merancangkan pelancongan sukan di Melaka. Walaupun kita ada litar secara kecelan di Durian Tunggal, namun demikian pihak penganjur daripada SAM ada jumpa saya tadi. Dia suruh saya cadangkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri agar kita adakan satu litar sendiri. Saya difahamkan yang sesuai ataupun selesa dengan kehendak trek ini adalah lebih kurang 200 ekar. Saya akan cadangkan dalam MMKN akan datang idea yang membawa untuk kita adakan litar kita sendiri. Beliau berkata demikian pada saingan pembuka tirai Cup Prix Malaysia 2024 di Jasin, Melaka. Saingan sepak takraw terbuka Labuan 2024, pasukan RTC dari Sabah muncul juara setelah menewaskan lawan senegeri OSTC dalam aksi final. RTC dinobatkan juara selepas melakar kemenangan 2-1. Pasukan itu membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000, pingat dan piala. Manakala pasukan OSTC selaku naib juara membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 dan pingat. Pasukan PSTLB dari Labuan dan pasukan Sukma Sabah B masing-masing merangkul tempat ketiga dan keempat. Bagi kategori wanita terbuka, juara menjadi milik pasukan Sukma Sabah A selepas mengalahkan pasukan Kuala Lumpur. Tempat ketiga dan keempat pula dimenangi pasukan Perlis A dan Perlis B. Hadiah disampaikan oleh Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Labuan, Mahanum Fauzi. Hadir bersama Presiden Persatuan Sepak Takraw Labuan, Abdul Rashid Dudley. Hujanan itu disertai kira-kira 40 pasukan lelaki dan wanita dari Labuan, Sabah, Sarawak, Semenanjung dan Brunei dan telah berlangsung selama 3 hari di Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan. Baik saudara, sekian Stadium RTM. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Medali dan salam sukan untuk semua.